untuk kita sambung pengajian kita di dalam kitab Al-Kharidatul Bahiyah fi Ilmi Tauhid yang dikarang oleh Al-Imam Ahmad bin Muhammad Ad-Dardir Al-Maliki radhiyallahu taala anhu. Kita sambung pada muka surat 16. Muka surat 16 nombor 56. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Wal jinni wal amlaki thumma al-anbiya wal huri wal wildani thumma al awliya. Dan jin, makna apa ni? Dan di sini ni dengan makna sambungan sebelumnya, iaitu dan wajib beriman. Wajib beriman adanya jin, gitu. Dan beriman adanya jin, para malaikat, kemudian para nabi. Maknanya wajib beriman adanya jin, beriman adanya para malaikat, kemudian beriman adanya para nabi, serta al-hur. Al-hur ni apa? Bidadari. Bidadari syurga. Bidadari syurga. Hurun ain. Itu dia. Hurun ain. Kemudian al-wildan. Al-wildan ni apa? Wildan ni pelayan di syurga. Pelayan ataupun pemuda kanak-kanak yang melayani ahli syurga. Itu wildan. Dan kemudian para wali. Maknanya beriman adanya para wali. Itu maknanya. Ya. Jadi tuan-tuan, perempuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia kata di sini kita beriman adanya jin. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Dan ada lagi banyak ayat Al-Quran yang menerangkan sehingga adanya surah jin pun ada. Sehingga dikatakan dalam Al-Quran, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Ulaika kal an'am bal hum adall." Dikatakan dalam Quran, di dalam neraka Jahannam itu ramai di antara jin dan manusia. Ramai di antaranya jin dan manusia. Maknanya jin ni faham di sini, maknanya manusia dan jin ni ada masuk neraka, dan manusia dan jin ni ada masuk syurga. Itu dia, faham di situ. Daripada ayat Quran ni. Walaupun ayat Quran ni dia kata jin ni masuk neraka, makna faham di sini ni kita boleh faham padanya adalah ada di kalangan jin juga masuk syurga. Gitu. Kenapa mereka ni masuk neraka? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka ni ada akal, ada hati,
tapi mereka tak guna akal mereka ni untuk fikir. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka ada telinga tapi mereka tak mau mendengar. Tak mau mendengar kebaikan, tak mau mendengar kebenaran, tak mau mendengar perkara-perkara yang baik, sehingga mereka tutup telinga mereka. Makna tutup telinga ni kita dah beritahu banyak kali pun dia buat tak tahu. Macam itulah. Nak faham mudahnya. Nak faham mudahnya. Kadang-kadang dengar. Ada telinga dia dengar, tapi makna Quran ni ada telinga dia tak dengar. Apa maksud dia? Maksudnya ada telinga tapi dia dengar, tapi dia tak nak terima. Umpama orang tak ada telinga, macam tu. Umpama orang tak ada sifat pendengar, tak ada sifat mendengar, gitu. Sedangkan ada. Yang ketiga, walahum a'yun la yubsiruna biha. Mereka ni ada mata tapi mereka tak melihat. Mereka tak melihat perkara kebaikan, mereka tak melihat perkara-perkara yang bawa kepada kebenaran, mereka tak lihat. Maknanya apa? Makna di sini mereka hakikatnya mereka lihat. Gitu. Kata para ulama tafsiran, mereka lihat tapi mereka tak nak terima. Itu maknanya. Umpama orang yang ada mata tapi tak melihat, begitu. Dikatakan dalam Quran, ulaika kal an'am. Mereka ni umpama binatang ternak, balhum adall, malah mereka ni lebih teruk daripada binatang. Itu dia. Na'udzubillah. Jadi jin. Jin. Kita beriman adanya jin. Kemudian kita beriman adanya malaikat. Kita beriman adanya malaikat. Malaikat ada berapa? Ada 10 orang, 10 malaikat. Ada 10 malaikat. Ni yang wajib kita beriman lah, 10 malaikat ni. Maknanya kata para ulama, sempurna iman kita ni dengan tahu 10 malaikat ni. Begitu. Sempurna iman kita ni, sebab dalam rukun iman yang 6 tu, iaitu antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadarihi khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. 6 rukun iman ni, pertama beriman kepada Allah, yang kedua malaikat, yang ketiga kitab-kitabnya, yang keempat rasul-rasulnya, yang kelima hari akhirat, yang keenam qada dan qadar Allah Ta'ala. Kalau kita tengok susunan dia tuan-tuan, pertamanya beriman kepada Allah, yang kedua berimannya kepada malaikat, yang ketiga beriman pada kitab-kitab, yang keempat baru beriman kepada para nabi, para rasulnya. Kenapa para rasul ni letak yang keempat? Ni hikmahnya dalam hadis Nabi SAW. Kenapa? Kerana kalau kita tengok rukun iman ni disusun, atur dia tu seolah-olah dalam, kita kata, proses penurunan wahyu Allah, kemudian dibawa oleh malaikat. Bawa apa? Bawa kitab-kitab kepada para nabi. Itu sebab dia kata yang pertama dalam susunan hadis Nabi SAW tu beriman kepada Allah, kemudian beriman kepada malaikat. Dia tak letak beriman kepada Nabi. Dia nak tunjuk proses wahyu tu. Allah, kemudian malaikat, kemudian kitab-kitab, kemudian baru para rasul. Begitu. Maka dalam rukun iman ni tuan-tuan, kita kena apa? Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat ni para ulama kata, sempurnanya iman kepada malaikat itu adalah kita mengetahui 10 malaikat.
Itu sempurnanya. Itu dia. Kita tahu. Yang pertama apa? Ada lagu Raihan kan? Saya tak ingat lagu dia. 10 malaikat macam mana entah lagu dia. Kan lagi lagu jadi lain pula nanti ya. Yang pertama Jibril. Okey, Jibril. Kemudian apa? Jibril ni wahyu, dia membawa wahyu. Kemudian Mikail. Apa namanya? Kemudian apa lagi? Israfil. Kemudian Israel. Kemudian Munkar. Munkar itu bukan amar ma'ruf nahi munkar ya. Munkar itu maknanya mim nun kafra. M U N K A R. Itu munkar, bukan mungkar. Jangan silap. Munkar. Kemudian nakir. Munkar nakir. Munkar nakir ni soalan dalam kubur, kan? Yang tanya man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Man nabiyuka, siapa nabi kamu? Man ikhwanuka, siapa saudara kamu? Ma qiblatuka, apa kiblat kamu? Ma dinuka, apa agama kamu? Tu dia. Ini soalan bocor tu. Ya, soalan bocor. Soalan kubur ni soalan bocor. Semua dah tahu dah. Dah ada dah di dunia ni. Tapi di akhirat, di dalam kubur nanti, yang nak jawab tu bukan dengan diri kita ni sendiri, tak. Tapi atas amalan kita tu sendiri. Kalau amalan dia baik, mudah-mudahan dapatlah dia lepas soalan kubur. Kalau tidak, maka risau kita. Kalau dalam kubur pun tidak lepas, na'udzubillah, sampai ke mahsyar pun kita risau. Maknanya soalan kita kata tempat pertama dah lepas dah, ujian pertama dah lepas dah, alhamdulillah lah. Mudah-mudahan di mahsyar pun lepas juga. Begitu ya, Munkar Nakir. Kemudian Raqib dan Atid. Raqib dan Atid, itu semua kita tahulah ya, kanan kiri kita. Itu pun ada khilaf para ulama. Ada ulama kata satu je Raqib Atid ni ya. Dia Raqib Atid ni maknanya sifat bagi malaikat yang sentiasa mencatat amal kita tu. Raqibun Atid, yang sentiasa dengan kita. Tu dia. Cuma ada ulama, cuma para ulama kita mengatakan dia ada dua. Satu Raqib belah kanan, satu lagi Atid belah kiri. Itu Raqibun Atid. Kemudian apa lagi? Ridwan. Ridwan dan Malik. Itu 10 cukup cukup 10. Ridwan dan Malik. Ridwan penjaga syurga, Malik penjaga neraka. Cukup dah 10. Kita cukup lagi. Dia 10 malaikat ni tak wajib hafal ya, tapi wajib tahu. Tu. Tak wajib hafal tapi wajib tahu. Tu dia. Maknanya bila kita sebut sahaja Malik, kita tahu dia malaikat. Bila sebut Ridwan, kita tahu dia malaikat. Begitu. Dia tak wajib hafal tapi wajib tahu. Sama macam 25 Rasul. 25 Rasul wajib tahu, tak wajib hafal. Baru sempurna iman. Tu kata para ulama. Tu dia. Ya, Malik dan Ridwan. Malik ni penjaga neraka. Hikmahnya para ulama kata kenapa nama Malik? Malik ni maknanya kita kata pemilik, yang memiliki lah. Maksud kepada nama malaikat Malik itu adalah memiliki. Jadinya para ulama kata dia menjaga neraka ni kerana ahli-ahli neraka tu mereka merasakan mereka ini memiliki dunia ini selama-lamanya. Mereka nakkan keinginan mereka tu terhadap dunia sehingga mereka lupa kepada Allah Ta'ala. Itu dia. Kalau Ridwan, malaikat Ridwan jaga syurga. Kenapa nama Ridwan? Para ulama kata
hikmahnya. Kerana orang yang masuk syurga ni orang-orang yang redha. Ridwan tu maknanya keredaan. Jadi orang-orang yang masuk syurga ni orang-orang yang redha. Dia dapat ujian, dia redha. Dia dapat musibah, dia redha. Dia dapat nikmat, dia syukur pada Allah Ta'ala. Ini sehinggalah mereka ini masuk ke dalam syurga. Di akhirat nanti Allah Ta'ala akan seru mereka ini, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu dia. Wahai hati-hati yang tenang, wahai hati-hati yang tenang. Itu Allah akan seru nanti di mahsyar. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan engkau redha dan engkau diredai. Maka engkau ni masuk dalam kalangan hamba-Ku dan masuklah ke dalam syurga-Ku. Tu dia. Ya. Tu yang kita tunggu-tunggu tu, saat tu. Saat Allah Ta'ala ni masukkan kita dalam syurga, saat Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menyeru hamba-hambanya ni untuk masuk ke dalam syurganya. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu 10 malaikat. 10 malaikat. Israfil cabut nyawa. Apa namanya? Israel cabut nyawa. Israfil tiup sangkakala. Kan lagu kan, bila Israel datang memanggil. Itu dia kan. Jasad terkujur di pembaringan, sekujur tubuh. Kan. Itu apa dia? Tak ingat lah. Ini kalau ingat ni jadi karaoke pula sini. Itu dia. Tapi sedap. Lagu-lagu macam tu kita diharuskan layan, tak ada masalah. Kerana kita ingat kepada kematian. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu kita kata para malaikat. Kemudian para nabi. Kita beriman adanya para nabi. Para nabi ni ada berapa tuan-tuan? Para ulama mengatakan dalam Qasasul Anbiya dan sebagainya, menyatakan para nabi ni ada 124,000 orang. Ya. Ada 124,000 orang. Itu para nabi. Itu dia. Para rasul ada, kalau secara keseluruhannya ada 314 para rasul. Ada yang kata 313. Sama jumlahnya dengan ahli Badar. Sama jumlahnya dengan ahli Badar. Itu para rasul. Nabi dengan rasul ni beza. Nabi dengan rasul ni beza. Nabi ni, mereka ni tak ada umat khusus bagi mereka. Itu secara mudahnya lah. Tapi rasul, mereka ada umat khusus bagi mereka. Itu rasul. Nabi, mereka tidak ada umat khusus bagi mereka. Mereka tidak ada umat lah maknanya. Kalau rasul, mereka ini ada umat khusus bagi mereka. Itu rasul. Itu dia. Para nabi, kalau mereka dapat wahyu semata-mata untuk diri mereka, itu para nabi. Kalau mereka dapat wahyu semata-mata untuk diri mereka. Para rasul, kalau mereka dapat wahyu, maka mereka ini ada 3, kata para ulama. Yang pertama, wajib menyampaikan. Itu ada wahyu yang wajib mereka sampaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang harus sahaja mereka sampaikan. Maknanya boleh mereka nak sampaikan, boleh mereka tak sampaikan, tak ada masalah. Macam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selalu wahyu yang harus disampaikan ni Nabi akan kisahkan, Nabi akan sampaikan kepada beberapa sahabat terpilih sahaja, bukan semua. Antaranya sahibul asrar, yang dipanggil sebagai sahabat yang menyimpan rahsia Nabi. Siapa? Antaranya Sayyidina Hudzaifah Al-Yamani. Sayyidina Hudzaifah Al-Yamani.
Itu dia ni dipanggil sebagai sahabat yang menyimpan rahsia Nabi, Sayyidina Huzaifah. Ya. Sehingga diceritakan kalau setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka para sahabat akan menguruskan jenazah. Sayyidina Umar akan menguruskan jenazah. Maka sebelum dia nak uruskan jenazah tu, dia akan tengok kepada Sayyidina Huzaifah dulu. Kalau Sayyidina Huzaifah ini tidak berpalingkan mukanya daripada jenazah tersebut, maka jenazah tersebut kemungkinan dia adalah orang mukmin. Tapi kalau dia berpaling, kalau rupa Sayyidina Huzaifah ni kurang senang, maka kemungkinan jenazah tersebut adalah golongan munafik. Dan dia dapat tahu benda ni lah, dia antara orang yang menyimpan rahsia baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebab itu wahyu bagi para rasul ni ada 3. Satu yang dia wajib sampaikan, yang kedua yang harus sahaja dia sampaikan. Maknanya ikutlah, dia nak sampai dia sampai, dia tak nak sampai tak ada masalah. Yang ketiganya yang haram disampaikan, maknanya hanya semata-mata untuk diri dia. Nah, kalau kita tengok balik, kenalah dengan makna Rasul itu juga Nabi. Kerana Nabi mereka dapat wahyu untuk diri mereka, mereka tak sampaikan pada orang. Itu Nabi. Kalau Rasul, mereka kan juga Nabi, maka Rasul ini dia wajib sampai. Dalam masa sama mereka juga Nabi, maka ada wahyu yang mereka tak sampai. Macam tu. Tu dia. Jadi yang kita faham, ya, para Nabi yang berada di zaman-zaman Rasul, contohnya Nabi Adam alaihissalam, dia adalah seorang Rasul. Yang ada pada zaman dia tu antaranya siapa? Nabi Syis, kan? Antaranya. Maka para Nabi yang berada di zaman para Rasul itu, mereka hanya menyampaikan dakwah Rasul di zaman mereka sahaja. Itu sahaja. Mereka tak sampaikan wahyu yang mereka dapat pada diri mereka, tak. Mereka sampaikan wahyu ataupun mereka ini sebarkan dakwah Rasul-Rasul di zaman mereka. Itu diteruskan tugas dakwah Nabi Adam ni oleh Nabi-Nabi seterusnya, yang bukan Rasul. Begitu. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita faham di sini setiap rasul itu adalah nabi. Setiap rasul itu adalah nabi, tetapi bukan setiap nabi itu rasul. Begitu. Ya. Setiap rasul itu nabi, tapi bukan setiap nabi itu rasul. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu kita kata bezalah. Cumanya untuk kita ni umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang wajib kita imani ini 25. Kerana apa? Kerana itu yang ada dalam Quran dan hadis yang jelas. 25 Rasul, kan? Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wa akhiru khatimul anbiya Muhammad al-Mustafa. Itu dia 25 tu, kan senang. Itu baguslah, pahala berjalan je orang yang buat lagu Raihan tu. Kenapa? Anak-anak daripada kecil senang nak hafal, nak tahu 25 orang Rasul. 25 Rasul ni, ini yang wajib kita ketahui, tak wajib kita hafal. Maknanya kalau kita tanya Ibrahim ni Rasul tak? Ya. Kalau kita tanya Daud ni Rasul tak? Ya. Begitu. Itu 25 Rasul. Dan pengakhir ataupun khatimul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, itulah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita katakan di sini
kemudian para nabi, serta al-hur. Serta al-hur. Al-hur ni maknanya bidadari-bidadari. Hur ni tuan-tuan maknanya syiddatul bayadil ain. Apa maknanya? Iaitu betapa putihnya dia. Macam itulah. Itu bidadari. Sehingga disifatkan bidadari ni macam mana? Disifatkan dalam riwayat yang banyaklah. Berkaitan dengan bidadari ini, mereka ini terlalu putih, terlalu cantik, sehingga kan mereka ini kalaulah nak dikumpulkan seluruh wanita yang cantik dalam dunia ni, takkan dapat untuk menandingi seorang daripada bidadari yang telah Allah sediakan untuk ahli syurga. Melainkan isteri-isteri Nabi lah. Isteri-isteri Nabi itu semua ketua-ketua bidadari. Isteri-isteri Nabi SAW itu ketua-ketua kepada mukminat, kepada seluruh perempuan-perempuan yang beriman, wanita-wanita yang beriman. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu disediakan bagi mereka yang akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu bidadari, ya. Sehingga diceritakan kalaulah mereka ini minum susu, maka air yang turun di leher mereka itu akan ternampak sinaran air susu tersebut. Subhanallah. Itu bidadari di syurga nanti. Kalau kita di dunia ni putih mana pula, minum air kopi takkan nampak. Putih mana pula, minum air kopi pun takkan nampak ni turun. Tapi di syurga bidadari tu putih melepak dia tu, jernih sangat-sangat tu, sehingga kan kalau dia minum susu nampak turunnya jernih susu tersebut. Subhanallah. Dan mereka ini terserah kepada kita lah. Itu semua adalah ganjaran kepada kita. Itu dia. Dan isteri kita nanti, dia akan jadi ketua bidadari bagi syurga kita tu. Itu isteri kita. Masa tu tak ada dah nak jealous. Di syurga tak ada dah. Ni tak payah ni bidadari, tak perlu. Tak ada dah. Kalau di dunia lain lah. Di dunia suami dia tengok kadang-kadang tu. Tengok saja pun dah masalah. Kan? Tengok saja pun dah masalah. Tapi di syurga tidak. Di syurga kenapa? Di syurga ni dia sudah tidak ada lagi rasa sedih. Kita kata lapar pun tak ada dah, penat pun tak ada dah. Sehingga kekuatan di dalam syurga tu berlipat kali ganda. Sehingga mereka ini tidak akan penat. Dan mereka ini kalau makan pun makan sahajalah, apa sahaja, maka mereka tidak akan, kita katakan mereka akan rasa nikmat sahaja. Dalam syurga ni tempat nikmat. Begitu. Dalam syurga ni tempat nikmat. Sebab itulah tuan-tuan yang dimuliakan Allah, para guru kita ni, antaranya yang pernah saya dengar lah, daripada kisah Tuan Guru Babali Sekam kan. Dia pernah cerita bahawasanya ada satu orang guru dia dulu, orang panggil ke di Fatani lah, di belah Fatani, orang panggil ke Bangkok, Bangkok di Thailand, untuk rasmikan satu dia punya perusahaan dia buat di Bangkok. Tuan Guru ni di Fatani, di pondok dia lah. Maka dia pun tak apalah, dah orang tu panggil untuk baca doa selamat, orang panggil kan, doa selamat, bagi pulut kuning ke apa ke lebih kurang macam tu lah. Jadi dia pun pergi, dia disediakan hotel 5 star. Disediakan hotel 5 star. Selama 3 hari tu, 3 hari dia duduk di sana. Kemudian bila dia balik sahaja ke Fatani, dia balik ke Fatani, maka dia pun duduk dalam pondok dia tu selama lebih kurang sebulan, tak keluar daripada bilik dia, melainkan dia pergi ke masjid surau saja. Dan dikatakan dia setiap malam menangis. Ditanya kenapa? Kalau dia kata, aku risau, takut-takut Allah Ta'ala menyegerakan nikmat di dunia, kerana yang aku nak nikmat ni di akhirat. Dia kata, aku nak nikmat Allah ni di syurga nanti, tapi bila aku dapat ni keseronokan ni, aku risau Allah Ta'ala ni seolah-olah menyegerakan nikmat aku. Begitu.
Sebab itu para ulama kan kita dengar kan, ya, mereka pun, ya, apa namanya, misalnya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki dan sebagainya, ya, mujahadah mereka tu, ya, mereka ini kurangkan merasa keseronokan yang ada ni. Itu dia. Kenapa? Bagi mereka tempat jaza ataupun tempat mereka mendapatkan nikmat itu di syurga nanti. Ya, itu di syurga nanti. Sebab tu para ulama ni dia risau kadang-kadang dapat nikmat ni, ya Allah, ya, risau dia, takut hati dia lari. Itu yang pertama. Yang keduanya, takut kalaulah nikmat itu disegerakan Allah Taala di dunia. Ditakuti di akhirat nanti tak dapat. Begitu. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu kita kata beriman kepada para nabi, beriman kepada al-hur, iaitu perempuan bidadari, bidadari. Kemudian al-wildan, wildan ni adalah pelayan di syurga. Dialah yang bagi air, dialah yang apa sahaja yang kita minta, dia akan khidmat. Subhanallah. Ya, sebab tu tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat Nabi SAW menyebutkan, ya, kita ni kena usahakan untuk buat tanaman-tanaman syurga. Ya. Apa tanaman-tanaman syurga? Tanaman-tanaman syurga itu adalah dengan menyebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nak elok lagi disambung la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ini tanaman syurga. Ya. Mudah-mudahan kalau kita selalu sebut kita dah ada tanaman syurga, mudah-mudahan adalah tanah kita tu, adalah syurga kita tu, adalah istana kita tu nanti. Dan dikatakan juga istana, kita kena bina istana dalam syurga, kena bina. Apa dia? Dikatakan 10 kali surah Al-Ikhlas itu akan membina istana di dalam syurga nanti. Itu dia. Ya. Jadi binalah istana dan tanaman dia. Binalah istana dan tanaman dia. Sebab tu saya teringat kepada almarhum Syekh Murtada, mufti Negeri Sembilan sebelum ni, yang mana kalau dibuat majlis zikir di pondoknya tu, ya, maka dia akan buat surah Al-Ikhlas ni 1000 kali sekali jalan, ya, surah Al-Ikhlas 1000 kali. Subhanallah. Jadi kalau kita buat sehari 10 kali pun tak boleh. Jadikan itu zikir rutin kita, biar istiqamah. Al-istiqamatu khairun min alfi karamah. Istiqamah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Kerana kita buat amalan ni bukan kita nak karamah. Kita buat amalan ni supaya mudah-mudahan Allah kasih pada kita. Bila Allah kasih kepada kita, tak ada benda lain lah paling seronok. Bila Allah rahmat pada kita, tak ada benda lain lah paling seronok. Tu dia. Sebab bila Allah kasih pada kita ni, insya-Allah kita akan dijaga oleh Allah Taala. Begitu. Tu dia. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, serta al-wildan, kemudian beriman kepada para wali, ya, wali Allah. Adanya wali-wali Allah Taala. Wali ni banyaklah pecahan dia. Ada wali kutubnya, ada wali yang dipanggil dengan nama wali majzubnya, wali yang Allah tarik. Jazab ni maknanya tarik. Maknanya tarik dia punya kesedaran dia sampai hilang, dia fana di dalam hadratillah, dia fana di dalam cinta kepada Allah Ta'ala. Itu wali majzub. Itu wali-wali ni ramailah, banyak wali-wali ni sebenarnya. Kadang-kadang kita tengok dia tu nampak selekeh, itu, ya, risau kita. Kadang-kadang itu adalah kekasih Allah Ta'ala, walinya Allah Ta'ala. Begitu. Maka para wali ni ramailah tuan-tuan yang dimuliakan Allah, dan mereka ini kebiasaannya dikurniakan khariqul adah. Apa maknanya? Bersalahan dengan adat, iaitu karamah. Itu para wali ni kebiasaannya dia mendapatkan karamah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bukanlah mereka itu, pada hakikatnya bukanlah mereka itu beramal untuk jadi wali, ya, tapi mereka itu beramal supaya mereka ini dikasihi Allah Ta'ala. Mudah cerita, supaya mereka ini dapat Allah Ta'ala, gitu, ya.
Maka bila ikhlas hati mereka ni betul-betul jalannya, betul niat mereka ini semata-mata nakkan Allah Ta'ala, maka disitulah Allah Ta'ala mengangkat martabat mereka ini. Tapi kalau niatnya itu dalam perjalanan, dalam salik dia, dalam perjalanan dia itu niatnya tu nakkan karamah, nakkan dunia, nakkan kemasyhuran, nakkan orang panggil dia hebat, maka ditakuti yang akan datang itu bukanlah rahmat Allah, tapi yang datang itu adalah syaitan dan iblis. Sehingga dia merasakan sudah sampai, maknanya sudah sampai kepada Allah, hakikatnya dia tidak sampai pun. Kerana kata para ulama, seorang yang merasa sampai, hakikatnya tak sampai. Gitu. Ya. Ini dalam bab tasawuf lah. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para wali ni mereka ada, ya. Mereka ada, dan perbahasan tentang para wali ni sangat-sangat banyak. Dan ada jugalah kita kata wali yang semua daripada kita ni adalah wali, iaitu wali nikah anak kita. Itu biasalah. Tak dapat jadi wali pun, wali yang betul-betul wali pun, jadi wali nikah pun alhamdulillah lah. Itu dia. Jangan sampai wali nikah pun tak boleh, ya, sebab dia ada syarat juga. Itu dia. Kemudian wa kullu ma jaa minal bashiri min kulli hukmin sara kad-daruri, dan setiap apa yang datang dari perkhabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu dia, daripada setiap hukum jadilah seperti ad-daruri. Ini dia masuk baru ni. Dia masuk baru. Maknanya dan bermula setiap apa yang datang, maknanya apa-apa barang yang datang ataupun apa-apa wahyu yang datang. Begitu. Apa-apa hukum hakam yang datang dari perkhabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada setiap hukum jadilah seperti ad-daruri. Apa makna ad-daruri? Bawah tu, iaitu apa yang maklum dalam agama, di mana orang alim dan jahil wajib mengetahuinya, seperti ilmu fardu ain yang meliputi akidah, ibadah dan tasawuf akhlak. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maknanya kita beriman apa-apa yang datang daripada Nabi SAW, termasuklah perkara yang maklum minad din bid-darurah, iaitu sesuatu yang diketahui dalam agama bid-darurah. Darurah ni maknanya tanpa perlu fikir dah. Dia ni adalah sebahagian daripada perkara agama. Boleh faham? Tak perlu fikir. Contoh solat. Solat kita tak perlu fikir dah. Ni solat 5 waktu ni sebahagian agama Islam ke? Kan? Kita tak perlu fikir dah. Maknanya benda yang kita maklum bid-darurah, bid-daruri. Bid-daruri ni maknanya tak perlu fikir dah. Begitu. Tak perlu fikir dah. Puasa, Ramadan, tiba-tiba baru tahu, oh Ramadan kena puasa, melainkan muallaf lah, itu lain cerita lah kan, baru masuk Islam tu lain cerita. Ini memang dia tak tahu. Bahkan orang yang tak masuk Islam pun dia tahu kita puasa Ramadan, kan? Itu dia. Termasuklah perkara yang perlu kita tahu adalah fardu ain. Iaitu ni kita mengaji hari ni tauhid ni. Ni secara ringkas ni tuan-tuan, ya. Secara ringkas ni kira selesai lah kita punya fardu ain kita. Kalau tuan-tuan nak masuk lagi dalam lagi, alhamdulillah, dapat kita mengaji lagi dalam lagi. Begitu. Iaitu apa yang maklum dalam agama bid-darurah, ataupun dengan mudah. Itu dia. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah, apakah hukum orang yang ingkar perkara yang maklum daripada agama tanpa perlu fikir ni? Hukumnya apa dia? Kufur, kafir dia, ya. Contoh, ingkar kewajipan solat, kafir. Perkara yang maklum daripada agama tanpa perlu fikir ni, dia faham? Itu dia. Kalau dia ingkar,
maka mereka ini dipanggil sebagai kufur. Misal dia ingkar kepada solat, ataupun contohnya dia ingkar pengharaman zina. Zina ni pun maklum dalam agama, tanpa perlu fikir dia haram. Tiba-tiba dia ingkar pengharaman zina. Mereka kata tak adalah, halal zina ni, mana ada haram. Contohnya macam tu, maka boleh menjadikan dia ini kufur. Itu dia. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebab apa? Sebab semua yang tadi ni daruri, iaitu tak perlu fikir. Kita tahu dah zina haram, ya, mencuri haram, contoh macam tu. Dia pergi ingkar, kata zina ni tak haram pun sebenarnya, ni silap, ni agama kata macam ni. Contoh macam tu lah. Ataupun dia kata solat ni sebenarnya tak wajib pun. Dia ingkar kewajipan solat, maka kufur dia. Tapi kalau dia malas solat tu beza, jangan silap. Dia tak ingkar kewajipan solat, tapi dia malas solat, ini tak kufur, ya. Ini orang-orang yang ahli maksiat lah maknanya, ya, orang-orang yang kita kata berdosa besar lah dia. Begitu. Tapi kalau dia ingkar, kufur dia. Itu dia. Kemudian bid-daruri. Ya, jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu kita katakan berkaitan dengan apa-apa yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu dia. Kemudian tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dah masuk kan? Ya. Jadi insya-Allah tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sikit lagi kita sambung, ya, muka surat 17 ni 58. Wa yantawi fi kilmatil Islam ma qad madha min sairil ahkam, dan terkandung pada kalimah Islam apa yang telah berlalu daripada setiap hukum hakam. Ini panjang pula nak cerita tentang kalimah Islam ni, kalimah syahadah. Tak apalah, nanti kita sambung lagi pada masa yang akan datang insya-Allah. Ada soalan? Ya, saya. Ya. Itu dia. Dia begini. Dia kalau yang sudah berkahwin, maka dia akan ada suami dia. Tapi tenaga dia lain macam lah. Ya. Di syurga ni dia tidak ada penat. Dan mereka ini sebenarnya diberikan nikmat sehingga mereka dah lupa benda lain dah. Tapi laki ni, dia punya nikmat dia nak tu. Itu beza. Tapi kalau perempuan ni tak. Tapi kalau perempuan yang tidak berkahwin, ya, dikatakan bahawasanya dia akan diberikan, ya, bidadara nanti di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada para ulama mengatakan, adalah ini sebahagian lah, mereka kata boleh berkahwin adik-beradik nanti dalam syurga. Itu dia. Tapi mak ayah, mak dengan anak tak boleh, bapa dengan anak tak boleh, tapi adik-beradik boleh. Itu dalam syurga nanti, ya. Itu sebahagian pendapat para ulama lah, wallahu alam. Itu dia. Ada soalan? Ya, sila. Ya. Dalam kitab Manhaj Fiqh Asy-Syafi'i itu dalam kitab Manhaj Fiqh Asy-Syafi'i, ya. Okay, baik. Membaca Al-Quran di majlis-majlis ta'ziah yang dibuat secara rasmi sebagaimana yang berlaku hari ini, perbuatan tersebut juga adalah bid'ah. Yang sunat hanya mengucapkan ta'ziah kepada keluarga si mati dalam tempoh 3 hari dari hari kematiannya, sebagaimana yang disepakati ulama, atau dengan kata-kata yang lain, bukan keluarga si mati yang menentukan tempohnya. Jadi soalan ya. Jadi ini dalam kitab lah. Dia sebenarnya kitab Allahumma salli ala Muhammad, kitab Fiqh Mahaji, dia adalah kitab yang ringkas dan perlu kita syarahkan dengan lebih detail, ya, perlu syarahkan dengan lebih detail. Bila kita kata membaca Quran di majlis-majlis ta'ziah yang dibuat secara rasmi, berlaku hari ini, perbuatan tersebut juga adalah bid'ah. Ya, sebenarnya majlis-majlis ta'ziah ni, majlis-majlis kita memberikan makan kepada
si mati kepada orang-orang yang hadir di dalam kenduri si mati itu dalam mazhab Syafi'i ada 4 hukum. Dalam mazhab Syafi'i ada 4 hukumnya. Ya. Yang pertamanya adalah wajib. Wajib bila mana si mati sebelum dia meninggalkan dunia ini, dia minta kepada keluarga dia, ni duit aku ni, kalau aku mati kau buat jamuan tahlil. Maka di situ wajib. Itu yang pertama. Ya. Itu kalau memang dah dia punya ni lah, itu dalam kitab Allahumma salli ala Muhammad, dalam kitab Majmu', tak silap saya lah. Itu dalam kitab Majmu', ya, iaitu satu orang, kalau kita kata dia ni sebelum dia meninggal dunia dia pun bagi pada keluarga dia kata ni duit ni buat nanti tahlil, maka di situ wajib. Yang pertama. Okey. Yang keduanya tuan-tuan yang dimuliakan Allah, dia jadi sunat. Ya. Sunat bila mana orang datang bawa makanan kepada keluarga si mati. Jadi sunat. Yang ketiga, ya, harus hukum dia. Harus sekiranya keluarga si mati itu dia hendak melakukan majlis tahlil dan sebagainya, sehingga kan kita kata tidak menyusahkan keluarga si mati. Itu tak apa. Perkara ni yang banyak berlaku dalam negara kita dan dah jadi adat kebiasaan kita. Boleh faham? Jadi adat kebiasaan kita. Maknanya bila mati saja kita pun dah memang tahu dah, memang kita akan buat. Maka bila dah jadi adat kebiasaan kita, sebab kita pun tahu bila tahu kita punya keluarga kita meninggal dunia, maka kita pun akan buat kenduri tahlil, kenduri arwah, bacakan Quran. Kita faham itu untuk si mati juga hakikatnya. Dengan adanya orang-orang begini, orang-orang yang hadir, maka dapatlah disedekahkan pahala kepada si mati, maka kita pun beri makan kepada mereka, harus tak ada masalah pun. Harus tak ada masalah pun. Bahkan dah jadi adat kebiasaan dalam negara kita, sehingga kan dalam kaedah fiqh menyatakan al-'adatu muhakkamatun. Adat itu dikira sebagai satu hukum. Maknanya kalau tiba-tiba ada orang datang kepada keluarga si mati ni kata apa yang kamu buat ni bid'ah, maka haram orang tersebut untuk membid'ahkan amalan yang dah jadi adat umat Islam dalam negara ni. Haram hukum dia. Kerana apa? Dah jadi adat kebiasaan. Macam baca Yasin tahlil Khamis malam Jumaat. Ya. Kita baca Yasin tahlil biasa dah daripada tok nenek kita dulu ni. Apa kelebihan dia? Kelebihan dia, orang yang tak pernah baca Quran pun akan tahu baca Yasin. Cuba tanya, setiap kampung kita ni, orang-orang yang duduk mana-mana tempat pun tanya Yasin, boleh sambung. Tu dia kan, boleh sambung lagi. Itu hebat tu ulama-ulama kita dulu ni, ya. Dalam seminggu mereka ni tak pergi masjid je, tapi Khamis malam Jumaat mesti ada. Sebab apa? Sebab ada nasi biryani, kan? Ada apa lagi? Ada murtabak, ada canai, ada teh tarik. Teh tarik tu yang sedap tu. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah, ini semua dakwah yang para ulama kita buat daripada dulu lagi. Maka tiba-tiba ada orang kata Yasin tahlil ni bid'ah. Bila dia kata macam tu, haram hukumnya dia kata. Sebab apa? Bid'ah pun dalam mazhab Syafi'i kita ni, dia ada bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah pula dah. Dia ada bid'ah yang baik, dia ada bid'ah yang buruk. Tak boleh bila kita sebut sahaja bid'ah, bila kita kata sahaja hukum bid'ah, apa hukum bid'ah ni? Sebab bid'ah dia ada bid'ah yang baik, dia ada bid'ah yang buruk. Yang mana satu yang nak ni? Itu dia. Ya, jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cerita panjang bab bid'ah ni panjanglah. Kan nak cerita bab ni saja, syarah bab ni panjanglah. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian hukum yang keberapa tadi? Yang keempat. Yang keempat ni dia jadi haram hukum dia. Kalau si mati itu meninggal,
Anak tu dia kecil lagi, masih anak yatim lagi, sebelum balik lagi, kita pergi paksa ambil dia punya harta untuk buat kenduri tahlil di situ. Itu yang jadi haramnya dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Wa atul yatama haqqahu, dan berikan kepada orang yatim, anak yatim itu haknya. Tak boleh kita pergi ambil hak dia, kita pergi ambil. Itu tak boleh, tak dibolehkan. Maka perkara ni sebenarnya telah harmoni lama dalam negara kita, ya, berkaitan buat kenduri arwah ke, kenduri tahlil ke. Malahan kita ni, ya, disunatkan, kita ni apa dia panggil ramai orang ni untuk bacakan Quran, bacakan Yasin di hadapan jenazah pun boleh, tak ada masalah. Ya, bacakan Yasin di hadapan sebagaimana disebutkan dalam kitab Fathul Wahhab, sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Yang mana Imam Nawawi dia sebutkan bahawasanya, ini Imam Nawawi yang mensyaratkan. Imam Nawawi kata sampainya pahala kepada si mati itu adalah apabila kita membaca ayat Al-Quran di hadapan si mati atau di hadapan kuburan si mati. Itu Imam Nawawi punya ni pendapat. Dalam kitab boleh tengok, dalam kitab Fathul Wahhab. Tapi ulama kita yang kebanyakannya, selain daripada Imam Nawawi kata tak apa, kita baca di sini pun kita niat sedekah pahala pada si mati, insya-Allah sampai. Yang ulama khilafnya sampai tak sampai tu je. Bukan ulama khilaf perkara ni bid'ah haram, bukan. Ulama khilaf ni sampai ke tak sampai. Ulama dia kata sampai, ulama dia kata tak sampai, tu je. Sehingga kan Al-Imam Asy-Syafi'i pun dia sendiri membacakan Quran di sisi kuburan Al-Imam Abu Laith dan sebagainya. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah kita kata bahawasanya dalam kita nak apa namanya membaca kitab pun kita apa namanya kena tengok kepada dia punya kaedah fiqh yang ada dalam mazhab Syafi'i dan juga perbahasan-perbahasan yang lebih dalam lah. Sebab apa? Sebab apa namanya kitab fiqh Mahaji ni dia lebih ringkas, ya, seperti mana ustaz kita tanyakan, fiqh Mahaji ni lebih ringkas dan perlu disyarahkan supaya tidak timbul kekeliruan, itu sahaja. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memahamkan kita semua dan memberikan kepada kita semua hidayah dan taufiknya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ij'alna minal ladzina yanzuruna al-kitaba nadratan wahidah wa yahfazuna ma fihi yafhamuna bihi wa ya'maluna bihi wa yuballighuna bihi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.